Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau. Terima kasih saya ucapkan pada pengurusi ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tok Sidang dan seterusnya, kepada tokoh syarong, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, para pimpinan-pimpinan masyarakat dan seterusnya, sidang jemaah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang mana kali terakhir kita bertemu di masjid ini iaitu pada 8 September 2023 tahun lepas. Pada waktu itu kita membincangkan tajuk layakkah kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada jalan untuk nak mendapat syafaat Nabi adalah seseorang yang meninggal dunia disembahyangkan oleh 40 atau 100 orang yang menyembahyangkan jenazah tersebut. Lagi ramai orang sembahyangkan jenazah tersebut, peluang jenazah itu mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerah. Maka bertitik tolak daripada itu, dari Tok Sidang pun bagi tahu, cadangan kita pada malam tersebut telah pun direalisasikan menjadi kenyataan, telah pun diwujudkan kumpulan, bukan kumpulan jenazah, kumpulan orang-orang yang bersedia anytime dapat tahu kata ada jenazah nak disembahyangkan, kumpulan ini akan tampil menyembahyangkan jenazah tersebut. Jadi tugas tuan-tuan apa dia? Tunggu mati sajalah. Orang nak sembahyang dah ada, insya-Allah ya. Jadi pada malam ini pula saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk, iaitu berkaitan tentang zahirkan syukur dengan berinfak. Zahirkan syukur dengan berinfak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Iman kita ini dia disebut syu'batul iman. Iman kita dia ada cabang-cabang. Sebagaimana rukun negara, sebagaimana rukun-rukun yang lainlah ada cabang-cabangnya. Maka begitulah juga dengan iman. Siang malam kita berdoa agar beroleh iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam iman, himpunkan kami di padang mahsyar dengan iman, bangkitkan kami nanti dengan iman, masukkan kami dalam syurga dengan iman. Jadi soal iman ini adalah soal sampai ke syurga akhirat nanti. Cuma persoalannya sekarang, iman tu pula dia ada cabang. Iman ada berapa cabang? Ada 70 cabang. Salah satu daripada cabang iman adalah syukur. Dan kata para ulama, syukur adalah cabang iman yang ke-36. Syukur adalah cabang iman yang ke-36. Dan untuk pengetahuan semua, syukur adalah sifat yang akan berkekalan sampai dalam syurga nanti. Kebanyakan sifat-sifat baik yang lain tak ada dah. Macam contoh sifat qanaah.
Qanaah mana ada dalam syurga? Apa qanaah? Merasa cukup. Tuan-tuan kalau masuk syurga, cukup? Mana ada cukup? Nak sungai, nak bidadari, nak rumah, nak taman, nak makanan. Mana ada semayang? Mana nak ada kena ibadat haji, umrah, tak payah dah. Tamak segala nikmat semua nak. Mana ada qanaah? Apa lagi? Sifat baik yang tak ada dah dalam syurga nanti. Sabar. Dalam syurga mana ada sabar? Berasa nak ambil Ambil macam dunia kan kita kena banyak sabar. Tengok perempuan cantik ke apa kan, sabarlah. Bini orang pula kan. Nampak pegawai bank pula kan. Tak tahulah bank mana kan. Tapi comel pula yang duduk dekat kaunter kan. Nak buat asal nak buat loan kan. Dengan orang-orang buat loan tu ambil sekali buat loan tu kan. Kan pasal nampak jadi dunia ni kena ada sabar. Dalam syurga mana ada sabar lah, tak ada dah. Tetapi sifat yang akan berkekalan sampai ke dalam syurga adalah sifat syukur. Cuma persoalannya sekarang, apa makna syukur? Syukur ini daripada kalimah syakara. Shin, kaf, ra. Syakara. Lawan kepada syukur adalah kufur. Lawan syukur adalah kufur. Apa makna syukur? Apa makna kufur? Syukur itu maknanya terbuka. Terbuka. Kufur itu tertutup. Apa ni Ustaz? Buka tutup ni. Dia macam ni. Orang yang bersyukur, matanya sentiasa terbuka melihat segenap nikmat Allah walaupun sekecil saja. Dia nampak itu semua. Tetapi kalau orang yang kufur, itu maknanya tertutup. Apa makna tertutup? Tertutup matanya dari melihat nikmat. Walaupun nikmat itu besar depan mata. Besar depan mata pun dia tak nampak. Isteri yang baik, anak yang soleh-solehah, rezeki kerja baik, jiran baik-baik. Dia tak nampak itu sebagai rezeki. Itu sebab dia tak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Baik itu saya masih ingat lagi dulu masa saya pergi Langkawi, salah satu destinasi yang saya dan anak-anak seronok juga pergi, iaitu masuk ke dalam Gua Kelawar. Gua Kelawar. Masuk gua lah. Jadi masa masuk dalam Gua Kelawar tu, banyak tak belajar kan? Kita ni penceramah jenis suka kutip modal. Jadi kita masuk dalam gua tu, belajar satu benda. Tuan-tuan tahu apa sebab kelawar tak boleh terbang siang? Dia hanya akan terbang waktu malam saja. Apa sebab? Bukanlah sebab dia tak nampak jalan. Jawabnya adalah, kata budak yang bagi taklimat tu lah. Dia kata sebab matahari tu terlalu terang. Matahari punya cahaya terlalu terang sampai kelawar tu tak nampak jalan sebab terlalu terang bagi mata kelawar sampai tak nampak jalan. Saya ingat kita pun sikit-sikit ada juga macam kelawar ni. Di mana nikmat Allah terlalu banyak sampai kita dah tak nampak dah mana satu nikmat. Sampailah nikmat itu ditarik, barulah kita sedar bahawa selama ini itu adalah nikmat. Orang yang masih ada mak ayah mungkin tak terasa mak ayah itu nikmat. Sampailah mak ayahnya meninggal, baru dia sedar salah satu doa mustajab dalam dunia telah pun hilang. Dan samalah apa-apa sekalipun. Maka sebab itu kita diajar jadi manusia bersyukur. Tambahan pula yang duduk depan saya ini, saya ingat majoriti semua atas 40 belakang. Walaupun sekali tengok macam bawah 40. Tapi saya ingat 40 ke atas ni ramai semua insya-Allah lah. Dan putih atas bawah tu tak payahlah mengaku muda sangat. Jadi orang kalau usia sudah menjengah 40 dan ke atas, Allah Ta'ala siap ajar doa khas. Doa khas untuk mana-mana orang usia 40 dan ke atas. Ini doa jangan tinggal. Kalau malam ni baru pertama kali dengar, welcome to the club lah.
Teruk sangat, tak pernah dengar rupanya selama ni. Doa orang masuk umur 40 dan ke atas. Tak apalah, malam ni kita buat-buat tak reti lah tuan-tuan. Buat-buat macam tak dengar je lah. Buat-buat macam dah pernah amal lah ya, walaupun pertama kali dengar. Kalau dah memang amal, tahniah kita ucapkan. Belum pernah amal, selamat beramal. Apa dia doanya? Allah ajar orang kalau usia 40 dan ke atas, jangan sesekali tinggalkan doa, iaitu dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ada sambungannya lagi, tapi kalau tuan-tuan kelang kabut sampai situ pun cukup dah. Apa dia doanya? Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, kurniakan aku supaya tetap bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau kurniakan kepadaku dan Kau kurniakan kepada mak bapakku. Itu surah Al-Ahqaf ayat 15. Nanti amalkan. Sebab orang kalau usia 40 ni kena banyak bersyukur lah, 40 dan ke atas. Sebab salah satu nikmat yang patut dia kena syukur adalah nikmat kehidupan. Sekarang ni pula zaman orang sebut sebagai sudden death. Lah ni kan banyak sudden death, mati secara tiba-tiba, mati mengejut ramai. Dan yang agak mengejutkan, ada satu dapatan kajian menyebutkan kebanyakan yang terlibat dengan sudden death itu adalah bawah usia 35 tahun. Saya ingat tuan-tuan pun banyak tahu, ada artis, pelawak pun ada, tidur malam pagi esok meninggal. Macam tengok umur dia, semua 30-an. Tak sempat 40, tak sempat 40. Maka siapa yang sudah 40 dan ke atas, amat-amatlah patut bersyukur pada Allah. Tambahan pula tuan-tuan, kalau tengok gambar kenangan kawan-kawan sekolah, gambar kenangan kawan-kawan lah, pas seorang meninggal. Kan? Yang ni jantung, yang ni COVID, yang ni influenza, yang ni kencing manis, yang ini kena kencing. Semua meninggal dah dalam gambar. Yang masih hidup lagi dalam gambar tu siapa? Yang masih hidup dalam gambar tu siapa? Awak yang menengok lah, siapa lagi? Takkan jin lah. Yang tengok tu hidup. Tidak siapa? Almarhum pula tengok. Kita lah tengok. Loh, aku je hidup lagi lah. Itu pun kadang pun subuh pukul 7 pagi. Kadang tu sedekah pun kali terakhir 5 tahun lepas. Zakat pun dah cukup haul berapa kali dah, tak bayar-bayar lagi. Malu kita. Baik tu Allah kalau dah bagi usia 40 dan ke atas, ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah. Engkau rezekikan aku berkesempatan pula tengok anak-anak aku convocation. Rezeki tu. Rezeki. Dah lah dapat menikah satu dah. Lepas tu pula dapat anak. Anak tu pula sempat kita tengok dia convocation, dapat scroll ijazah, kopi sengit, semua nampak. Lepas tu pula anak tu pula dalam convocation, kerja bagus. Nak dapat menantu pula tak lama. Menantu tu pula bakalnya orang Perak. La ilaha illallah, berbesan orang Perak. Contoh. No? Orang Melaka lah ya. Orang Melaka pun ramai. Ramai orang nak jadi berbesan orang Melaka ni. Tuan-tuan je tak tahu, ramai nak kan. Ya Allah, syukurlah tuan-tuan, kena syukurlah ya. Sebab itu salah satu amalan orang yang matang fikiran, matang jiwa, memperbanyakkan syukur, lebih-lebih lagi usianya 40 tahun. Malah tuan-tuan kalau tengok kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia diangkat menjadi pemimpin usia 40. Usia 40. Umur 40 ni usia yang sangat sesuai nak diangkat jadi pemimpin. Bukanlah kalau belum 40 tu tak layak. Sangat cantiknya pada usia 40. Dan kalau tengok dalam sejarah pun ramai. Presiden Soekarno
naik jadi presiden pun usia 44 tahun. Presiden Soeharto pun sama, naik presiden usia 46 tahun. JF Kennedy pun sama, usia 44 tahun. Bill Clinton pun sama, naik jadi presiden US, usia 46 tahun. Tony Blair pun sama, usia 44 tahun. Hatta Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi kalau usia 40 dan ke atas, perangai macam budak-budak lagi, hidup tak tentu arah, duk menggagau sana sini lagi. Saya ingat kena banyak-banyak taubat lah. Kena banyak-banyak pergi ziarah kubur sikit, baru diinsaf. Sebab itu ingat, orang yang bersyukur ini banyak kelebihan yang dia akan peroleh. Malahan pula, para ulama menyebutkan, siapa-siapa dalam hidup ada sifat syukur, ianya menjadi penawar. Asyukru huwa syifa'un. Sifat syukur itu menjadi penawar, menjadi ubat. Ubat apa? Orang ada sifat syukur akan menjadi ubat kepada dua penyakit. Saya ingat sekarang ni banyak orang-orang yang bukan penyakit badan, dia panggil penyakit jiwa. Penyakit jiwa, mental illness, bipolar disorder, major depressive disorder dan macam-macam lagi lah. Dua penyakit jiwa. Siapa ada dua penyakit jiwa ni, saya ingat dia kena suburkan hati dia dengan syukur, baru dia akan jadi kembali sembuh. Apakah dua penyakit jiwa yang dapat disembuhkan dengan syukur? Pertama sekali adalah sifat dengki. Dengki. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat. Kata Nabi SAW, jaga-jagalah kamu daripada sifat dengki, kerana dengki itu akan membaham, merosakkan segala amal-amal kebaikan kita, sebagaimana api yang marak membaham dedaunan kering. Tuan-tuan kalau bakar daun-daun ke apa kan, sampah-sampah kering belakang rumah kita kan, kalau nak sedap bakarnya musim kemarau lah, dia cepat marak api tu. Sama juga Nabi sebut, tuan-tuan semayang, umrah, baca Quran, sedekah, hancur semuanya hanya kerana dengki. Dengki. Dan sifat dengki, dia tak melanda pada orang-orang yang tak semayang saja. Orang geng-geng masjid pun kadang-kadang ada dengki sesama jemaah, dengki sesama AJK, selain Masjid Syuja'ah lah. Kan? Orang meniaga, orang bisnes, dengki sesama businessman. Ada je dengki tu. Nampak ada orang meniaga laksa, ramai orang pergi dekat laksa dia. Yang meniaga laksa lain-lain ni tak ada orang pergi sangat. Yang orang serbu, viral, satu kedai tu. Yang kawan ni pun dengki. Dia hasut orang yang nak pergi tu. Dia kata, cik, yang sibuk nak pergi beli laksa dia, kenapa? Ui, laksa dia sedap lah, kuah pekat. Saya nak bagi tahu. Awak tahu tak, dia punya kuah pekat tu, dia taruh tisu. Dia letak tisu, bukan ikan pun, bukan isi ikan. Mana ada orang nak letak isi ikan banyak-banyak, rugi lah. Dia taruh tisu. Padahal betul ke tuan-tuan, dia letak tisu? Dah. Dengki punya pasal boleh menimbulkan fitnah. Rosak segala amal kita. Menipu orang, fitnah orang, banyak. Kami para penceramah ni pun ada orang tak berapa berkenan. Senang saja, cakap je. Atau orang bayar. Untuk jadi penceramah. Buat orang gelak, buat orang ni, dibayar kat tu. Bukannya murah. Lepas tu, dia pun hasut orang. Kau cuba cek, ustaz tu sebenarnya bukan ustaz. Entah mana dia belajar ke apa. Kau dengki kenapa pun salah. Tapi yang saya perhatikan, dengki ni biasanya dia akan melanda orang-orang yang sama bidang. Pegawai sama pegawai, orang masjid sama orang masjid, makcik kantin sama makcik kantin, ustaz sama ustaz. Ada. Dia buat travel umrah, ni pun travel umrah. Tapi yang ini lagi laris. Itu sendu. Dengki ya.
Dia susah nak jadi dengki orang yang berlainan bidang. Kontraktor dengki dengan ustaz, macam mana? Lain bidang nak dengki apa? Yalah, ustaz kan banyak job, banyak ceramah. Kita orang kontrak tak ada, apa semua tak ada, masuk tender pun tak ada. Macam mana kita ceramah ada tender? Tak kena. Dia dengki ni orang sama bidang. Dan tuan-tuan pun tahu kan macam mana cara nak mengubat kalau rasa dengki tu singgah dalam hati. Nabi mengajarkan kita kalau nampak orang dapat nikmat, sebelum dengki tu muncul, annah tahu, ucapkan tahniah kepada dia. Tuan-tuan nampak kawan kita naik pangkat, pasal dia potong tangkona, masuk kerja kita masuk kerja dulu, tapi dia potong tangkona, dia tak ikut turutan lah. Dia ni aku ingat bukan mengipah dah, mengekon lah aku ingat. Dia ekon bos ni dahsyat sangat ni, suhu 16 ni tak aci. Cepat sangat naik ni, cucut terus naik lah. Jusa tu lah. Tak boleh macam ni. Jadi akhirnya kita diajar, tuan-tuan nampak orang dapat nikmat, jumpa dia salah, ucap tahniah. Ucap tahniah menghalau dengki. Buat lah, buat. Tuan-tuan nampak member dapat kunci masuk rumah baru, ucap tahniah. Doa aku pula, lama dah menyewa ni, dapat beli rumah pula kan. Ataupun kalau kita pergi majlis kahwin kan, nampak pengantin, ucap tahniah. Walaupun pengantin perempuan tu kita punya ex dulu. Tak tahu pula, tak tegar mak nak pergi kot ya. Kan nanti keluar pula lagu Pelamin Anganku Musnah saya ya. Bahagiamu deritaku. Kau merosak majlis, keluar pula lagu Sembilu Tragedi Oktober. Jangan buat rosak majlis ya. Yang keduanya adalah orang yang ada sifat syukur akan mengubat penyakit jiwa yang kedua, apa dia? Iaitu letih dalam hidup. Mak Saleh sebut burnout. Burnout. Dia rasa penat dah. Manusia ni sampai satu tahap dia panggil titik jenuh. Dia panggil titik jenuh. Manusia memang macam tu. Siapa pun dia ada titik jenuh. Faham kot titik jenuh? Sampai satu tahap dia dah rasa macam sampai bila? Dia nak macam tu. Sampai bila aku nak macam ni? Dulu ya suami buat hal, maafkan, ingat syurga. Sampai bila? Kita buat kerja ikhlas walaupun bayaran banyak tu saja, tapi dikutuk, dikecam, difitnah. Kita boleh sabar setahun dua. Lama-lama kita rasa sampai bila? Dia akan datang perasaan tu semua. Burn out dia panggil. Tuan-tuan pernah ada perangai macam tu? Tapi saya tengok ni muka bersyukur, nampak semua okey kan? Dia tanda orang bersyukur ni, dia tengok penceramah tu tenung lama. Tenung tu bersyukur tu. Bila penceramah buat lawak pula dia tak gelak. Tu lagi tanda syukur tu. Lepas tu lagi 2 minggu jumpa dekat MITC ke mana, baru dia gelak. Saya baru faham lawak ustaz hari tu. 2 minggu dia fikir. Itu tanda dia memang syukur lah. Dan ini letih dalam hidup ya. Tuan-tuan banyakkan syukur lah. Ada orang kadang dia letih. Letih lah ustaz, rumah besar, letih nak mengemas. Letih lah ustaz, baju banyak nak kena lipat. Letih lah ustaz, suami tidur berdengkur. Letih lah ustaz, kerja banyak. Boleh tak berhenti daripada merungut tu semua? Tuan-tuan ingat, dalam hidup merungut tak menyelesaikan apa-apa masalah. Tuan-tuan pernah tak masuk tandas? Mana-mana tandas lah, kecuali tandas Masjid Syuja'ah. Kadang ada setengah tandas tu, saya tak tahulah, kesedaran sivik belum ada. Kapal selam masih timbul. Meluat Azon, aku ni kapal kargo, kau tahu tak? Kapal selam ni tenggelam timbul kan? Dalam hati kan? Apa masalah kau? Aku sula punggung ni, kalau siapa nak marah, dia marah. Tuan-tuan maki lah, tuan-tuan marah, tuan-tuan apa ni, yang mana orang tak sekolah, apa. Adakah dengan merungut itu akan menyebabkan kapal selam tu hilang? Hilang. Tuan-tuan kena flash, bertindak. Flash je lah. Engkau pusing seorang-seorang dalam jawapan, apa masalah? Saya pernah kadang tu masuk dalam tandas. Kita kan tandas berjiran. Masuk ni, ada orang masuk tandas sebelah. Dengar. Siapa lah ni? Siapa lah? Dengar.
Rasa macam nak ceramah ya, tapi tak boleh ya. Dalam jamban relax ya. Tak payah merungut sangatlah. Merungut ni tak selesai masalah pun. Ada orang merungut rumah besar, syukur ada rumah. Kan, syukur ada rumah. Yang kau beli rumah besar-besar buat apa? Kau letih nak mengemas. Ada orang letih, dia kata letih lipat baju, syukur ada baju. Ada orang letih lah, suami saya kuat berdengkur. Kak, suami kalau berdengkur, syukurlah. Itu bermakna dia masih hidup. Kalau dia senyap, diam 1000 bahasa sampai ke subuh, itu salah tu. Biarlah dia bunyi-bunyi lah bang. Asal abang bahagia. Dan yang lagi dahsyat lagi, syukurlah dengkur-dengkur pun dia tidur sebelah akak. Boleh? Ada ayat sambung tapi tak gamak sebut. Yang main-main sekarang ni musim macam-macam orang. Dan jadi sebab itu orang bersyukur, dia akan menyelamatkan, mengubat 2 penyakit jiwa. Pertama dengki, kedua burnout, letih dalam hidup. Cumanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para alim ulama juga membahaskan, orang kalau benar-benar jiwa dia ada sifat syukur, sekurang-kurangnya dapat dizahirkan. Tuan-tuan ni semua saya tahu masing-masing ada sifat syukur. Tapi cara kita nak tunjukkan bahawa kita ini penuh rasa syukur, itu bagaimana? Seperti tajuk kita. Maknanya daripada tadi ni sekarang mau masuk tajuk. Macam mana cara nak tunjukkan syukur kita itu? Yang mungkin dalam banyak-banyak huraian saya sekejap lagi ni, kelihatannya bunyi macam riak, bunyi macam nak menunjuk-nunjuk. Tidak. Dengar baik-baik, mudah-mudahan menjadi satu pahaman yang betul. Orang kalau dia benar ada sifat syukur, sekurang-kurangnya 4 perangai ataupun 4 cara dia menzahirkan kesyukuran. Sebelum saya nak sebut 4 tu, saya minta izin minum sekejap tuan. Tak apa nak sihat sikit. Bismillah. Lemon lah. Ni lemon apa? Madu lah. Tak madu ni. Kenapa tak madu betul? Isteri saya tak bagi letak madu. Dia kata nak letak madu, bincang dulu. Kan? Dalam madu. Tuan-tuan semua, 4 cara seseorang itu menzahirkan kesyukuran. Pertama sekali, orang kalau dia nak zahirkan dia ni seorang yang bersyukur, yang pertamanya adalah dengan hidupnya suka membalas budi, menghargai orang lain. Hidupnya suka nak membalas budi dan menghargai orang lain. Sebab itu orang kalau dia dapat bantuan, dapat pertolongan daripada orang lain, kadang-kadang kita rasa macam terhutang budi ya, baik sangat. Ada ubi, adalah batas, ada padi, buahnya lebat, budi mutuan tidak terbalas, jadi kenangan sepanjang hayat. Orang kalau dia dah rasa terima kasih sangat-sangatlah. Sebab itu saya nak sebut kat tuan-tuan semua, dalam dunia ini, siapakah manusia yang paling suka membalas budi? Siapa? Manusia paling suka membalas budi dalam dunia ini siapa tuan-tuan? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup tanda alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup Nabi Muhammad jadi ikutan. Sebab itu Nabi ni adalah orang yang paling suka membalas budi. Apa contohnya? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah cerita, dia kata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zabaha syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kata Aisyah, Nabi ni ada satu perangai. Apa perangai Nabi? Kalau Nabi menyembelih kambing, Nabi sembelih kambing, maka Nabi akan minta kepada sahabatnya,
tolong sampaikan bahagian daging kambing ini kepada kawan-kawan Allah yarhamah Khadijah. Arwah isterinya Khadijah punya kawan-kawan baik dia, tolong sampaikan, tolong bagi sebagai tanda membalas budi. Nak bagi dekat orang tu dah tak ada dah, meninggal. Kawan pun jadinya tu Nabi, tanda bersyukur. Saya ingat tuan-tuan pun kena amal ni, perangai macam ni. Kita kadang balik kampung ke atau pergi mana-mana kan, berapa ramai di kalangan kita yang boleh membalas budi. Ayah meninggal dah, tapi sesekali duduk di kedai tom yam ke kedai kopi ke, nampak seorang pakcik tu makan seorang-seorang duduk di ujung. Kita pun pergi dekat cashier, dek, pakcik yang ujung tu saya bayarkan. Budak tu pun tunjuk, yang tu ke? Jangan tunjuk lah, kan dia perasan kau ni cover line dah sikit. Oh sorry. Yang tu. Yang ujung tu lah pakcik. Yang mi goreng tu, dia seorang je mi pun, pakcik tu. Saya bayarkan. Kita bayarkan. Kita pun dah selesai bayar, pergi kat pakcik tu. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Engkau siapa? Saya anak Haji Ismail. Allahu Akbar. Engkau anak Haji Ismail? Ya, saya pakcik. Peluk sekali pakcik. Allah pakcik. Kawan ayah kita. Pakcik punya makan, minum semua saya dah bayar lah. Pasal saya mengenang lah, kalau saya ayah masih ada, saya belanja ayah saya. Tapi ayah dah tak ada, kawan ayah pun jadi ya. Membalas budi. Ayah baik, pakcik baik sangat. Ayah selalu sebut pakcik ni bagus. Cuma arwah pernah pesan lah, pakcik ada hutang 300. Tu je lah. Tapi tak apalah pakcik, saya ingat tak ada benda lah pakcik. Persahabatan tu lebih penting ya. Saya halal je lah pakcik. Bagus membalas. Saya ingat pakcik tu meleleh air mata. Ini budak mengenang budi. Memanglah 300 pun. Bagus tuan-tuan, buat perangai macam tu. Saya ingat anak-anak muda ni kena semai lah perangai macam tu. Tak dia kenal dah kawan-kawan bapak dia. Membalas budi. Kena ada. Orang tu dia tanda dia bersyukur lah tu. Buat perangai macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita nak zahirkan kesyukuran kita. Yang keduanya adalah jangan sesekali kita menyembunyikan nikmat daripada siapa kita dapat. Apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan dapat nikmat, of course daripada Allah. Nikmat tu memang dapat dari Allah. Maka janganlah mengenepikan Allah dalam setiap nikmat yang kita dapat. Macam contoh, anak kita cemerlang belajar, bagus, pandai belajar, naik sampai menara gading. Orang tanya ke apalah rahsia anak pandai sungguh. Tengok tuitionnya dah apa pun tak, tapi pandai apa rahsia ke? Aku ni takkan kau tak tahu. Aku kalau ajar anak memang mengalahkan cikgu sekolah. Aku ajar sungguh. Cuti-cuti sekolah tak ada main-main kat luar, aku ajar tu. Macam kismeh tu, 6 kotak aku bagi kat dia. 6 kotak apa cirik keluar kismeh tu. Sikit pun tak sebut Alhamdulillah. Tak betul tu. Tak betul. Anak tu, dia boleh takdir jadi pandai bukan sebab kita pun. Kita pun bukan pandai apa, memandai je banyak. Tapi Allah yang izin tu. Jadi kita kena Alhamdulillah. Lepas tu sebutlah kismeh ke, tuition ke apa, lepas pada tu. Ya, jangan sembunyikan nikmat. Sebut ya. Tahniahlah dapat kereta baru. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi pinjam. Atau pinjam dengan bank. Itu je lah. Alhamdulillah dulu. Tak tahu bank rimau ke bank mana kan. Contoh lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, cara menzahirkan kesyukuran kita, iaitulah dengan jangan sesekali membanding-bandingkan nikmat di antara kita. Kita dalam hidup, kalau suka sangat membanding nikmat, sampai kesudah kita takkan pernah syukur. Sampai kesudah takkan syukurnya, sibuk duk membanding nikmat. Tengok suami orang handsome, untuk akak dapat suami handsome. Lepas tu awak pula, bolehlah. Suami saya bolehlah. Bolehlah. Anak dah 6, bolehlah. Tak apa handsome pun 6 tau. Jangan memang subur makmur.
Jangan banding nikmat ni sampai sudah tak syukur. Jangan. Yang kita diajarkan adalah seberapa nikmat dapat pun alhamdulillah. Allah Ta'ala sudah menetapkan nikmat sesama kita itu sesuai dengan diri kita. Pasal ada orang Allah tahu engkau ni setara tak dapat nikmat banyak pun, semayang pun hujung waktu. Semayang isyak lagi 5 minit nak masuk subuh. Apa cer? What the story Apa cerita ni? Isyak lagi 5 minit nak subuh baru semayang isyak. Mak mentua pun ingat, bagusnya tahajud. Banyak punya tahajud, ini isyak. Jadi itulah ceritanya itu yang ketiga. Dan yang keempat, cara untuk seseorang itu menzahirkan syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempatnya adalah dengan bersedekah ataupun berinfak. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan kita selama kita hidup ni, sedekah ataupun infak adalah satu amalan yang kalau orang tu dah mati pun, kalau Allah bagi chance, kalau ceritanya tak ada lah setakat ni, tapi kalau Allah izin lah orang tu dapat hidup balik, tuan-tuan rasa apa amalan dia nak buat? Dia mati dah, tapi kalau Allah bagi chance dia hidup balik, apa amalan yang dia sangat-sangat nak buat? Dia nak buat apa? Antara yang dalam hadis Nabi sebut, mati syahid. Orang mati syahid, kalau boleh dia nak minta pada Allah, boleh tak dia nak hidup lagi sekali dan mati dengan cara dia mati tadi tu? Kena tembak, kena bom, tembak dengan drone ke apa pun lah. Dia nak lagi sekali hidup dan mati dengan cara yang sama. Sebab rupanya best. Yang tak bestnya kita lah tengok, Allah kesiannya. Dia seronok. Dia nak hidup balik untuk mati dengan cara yang sama. Kemah kena bakar, hospital kena bom. Bagi dia seronok. Keperitan, kesakitan masa itu. Dah mati baru dia nampak loh bestnya nak hidup balik. Yang kedua, orang yang kalau boleh Allah bagi chance dia nak hidup balik, apa benda dia nak buat? Iaitulah dia nak bersedekah. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau boleh engkau lambatkan sikit aku punya mati, kan? Contohlah, kalau ikutkan dia punya mati tu maghrib tadi, boleh tak matikan aku subuh esok? Contohlah. Untuk apa? Untuk aku nak buat 2 perkara. Apa 2 perkara? Pertama, aku nak bersedekah, ya Allah. Sebab dah hujung-hujung baru tahu, rupanya sedekah ni amalan paling mudah, ganjaran paling besar. Dan yang kedua, aku nak memperbanyak amal-amal soleh yang lain. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Lepas itu saya ingat dalam kita kesempatan Allah bagi helaan nafas, jantung masih berdegup ni semua, ambillah peluang kita bersedekah, ya. Ambil peluang kita bersedekah. Tuan-tuan tahu tak, sedekah ni salah satu daripada amalan yang akan menjadi pembela kita, yang akan jadi peguam bela kita. Kalau dunia ni nak menang kes, kita ambillah peguam paling mahal sekali untuk menang kes. Tapi jangan bimbang, kelak nanti di akhirat atau di alam kubur, ada satu peguam bela ni, power betul lah. Dia punya power tak power dia, Nabi pernah cerita dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, satu orang yang meninggal dunia, wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Satu orang yang meninggal dunia, bila jenazah dia dimasukkan dalam liang lahat, dikebumikan, maka jenazah tersebut dia dapat mendengar jelas, clearly, obviously. Orang hak bercakap di atas kubur sana, dengar dengan jelas ni, dia dengar. Jangankan tapak kaki, orang yang bercakap-cakap tu dia dengar. Seumpama kita dengar orang cakap ni, macam tu, dengar jelas.
Lepas itu kalau jenazah tu jenazah yang baik, maka ramailah orang akan memuji-muji. Allah ya Rahim ni baik sungguh, arwah ni baik sungguh, dia orang yang sangat baik lah. Kami pun tak tahulah mana nak cari ganti lagi dah orang macam dia ni. Kita yang barangkali duduk bawah tu rasa tenang, rasa terharu. Tapi kalau sesekali dengar sayup-sayup daripada jauh, arwah ni sepatutnya dah lama mati ni, lambat mati. Kita orang pun duk kira hari dah patut mati dah. Pasal dia menyusahkan lah. Kau ingat dah dalam grup WhatsApp kita yang bergaduh tu, dia yang mula isu. Dia. Aku ingat eloklah dia mati pun kan. Dia bukan left group, left from the world. Meninggalkan dunia tu bagus nak. Yang left group dia buat group lain. Ni tak ada group mana habis buat group ni pula. Padahal muka, oh kita ada bawah ni, aduh, belum kena hempuk dengan malaikat lagi, kena ni sakit hati dah. Tapi Nabi cerita ketika jenazah itu, saya, tuan-tuan kita semua nanti, kita duduk dalam liang lahat tu, tak lama selepas orang semua pakat balik belaka semua dah, maka waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kanatis salatu inda ra'sihi wa kana siyamu an yaminihi wa kanatiz zakatu an shimalihi. Sembahyang akan duduk di kepala, puasa akan duduk di sebelah kanan. Kita kan tentu duduk kan, sembahyang duduk di kepala, puasa duduk di sebelah kanan, zakat kita duduk di sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wasilatu wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlaihi. Amalan-amalan soleh seperti hubung silaturahim, pergi ziarah orang sakit, dan suka bersedekah akan duduk di bahagian kaki kita. Tak kala selepas itu datanglah malaikat. Tuan-tuan pun tahu lah kan, malaikat tu tak ada kerja lain lah, mari nak menyiasat, tak dapat jawab, dia hempuk lah. Dia datang daripada arah kepala. Malaikat tu, dia datang daripada arah kepala, tiba-tiba sembahyang akan buat roblok. Sembahyang dia buat roblok kepada malaikat tu dengan dia berkata, ma qibali madkhal. Tuan malaikat, maaf, jalan sudah sesak, jalan sudah jam, penuh. Apa pasal? Tengok, sembahyang duha, sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat tahajud, penuh penuh. Mana ada jalan? Tak ada jalan lah. Maka malaikat tu pula dia pergi ke sebelah kanan. Yang mana sebelah kanan tu puasa. Puasa pula tampil dengan mengatakan ma qibali madkhal. Tak ada jalan lah tuan malaikat minta maaf. Pasal tuan tengoklah dia punya puasa. Puasa Isnin Khamis, puasa Ashura, puasa hari Arafah. Puasa banyaklah Mamat ni. Penuh penuh. Amalan dia penuh, setahun penuh. Seumur hidup dia penuh, puasa banyak. Mana ada jalan? Malaikat tu pergi pula arah kiri. Zakat pula tahan ma qibali madkhal. Tuan malaikat minta maaf. Tuan tengoklah dia punya zakat, pendapatan, perniagaan, padi, zakat emas. Ya banyak zakat banyak zakat. Zakat penuh. Tak ada jalan. Malaikat pergi pula ke arah kaki. Pergi arah kaki pula. Lagi ramai duk tunggu. Apa lumah malaikat? Ini tak ada jalan Ini sudah penuh Oh tengok dia punya sedekah, wakaf, masjid semua dia. Ini tabung QR semua dia kasih Mana ada jalan? Ikut jalan lain Lencongan lain tak ada ini jalan. Penuh. Silaturahim, orang gaduh-gaduh dia kasih baik semua. Komen-komen Facebook tak ada punya. Semua dia doa yang baik-baik, semua doa baik-baik. Tak ada gaduh-gaduh. Sedekah banyak ni. Ni sedekah Jumaat, sedekah anak yatim, sedekah ibu tunggal paling banyak. Contoh. Akhirnya malaikat tu pun malaikat tu nak pergi mana? Habis maka selamatlah jenazah itu. Dan siapakah jenazah yang bertuah itu? Itulah saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah sedekah akan menjadi pembela kita. Tiada lagi
gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Memang pembela sungguh. Nampak cerita tadi, hadis tadi. Saya demam tuan-tuan malam ni. Bila menyanyi tu menyengau bunyi. Tu pun dalam sengau ni pun macam kai bahar suara tu. Saya perasan lah, saya perasan. Tuan-tuan tak perasan kan? Saya memang perasan. Jadi tak ada apa lagi dah amalan yang boleh kita nak lengah-lengah lagi, melainkan bertindaklah segera. Mana tabung, mana QR, pagi je tuan-tuan, pagi je. Sebab dalam masjid ni pun tak ada siapa yang boleh jamin dia akan boleh hidup sampai pagi esok. Mungkin malam ini isyak terakhir kita, dan mungkin selepas ini kita berinfak, bersedekah. Itulah sedekah dan infak kita yang terakhir di sisi Allah. Dan rupanya sedekah yang terakhir penuh keinsafan dan kesedaran itulah yang paling terbaik sekali yang Allah Ta'ala terima. Maka syurgalah milik kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukuplah setakat ini je tuan-tuan ya, ceramah saya pada malam ini. Saya mohon maaflah atas kekurangan saya, penyampaian saya pada malam ini yang saya kira banyak kekurangan lah. Dia tak boleh nak pergi lah tuan-tuan, tak boleh setakat ni ya. Ni pun gagah jugalah sebab mengenangkan tuan-tuan pun dah lama tunggu. Dan saya kira ini merupakan satu perkongsian ilmu yang sangat baiklah untuk menyedarkan kita semua supaya jangan lepaskan peluang, kerana amalan ini tak memerlukan tuan-tuan belajar sampai Universiti Al-Azhar untuk nak bersedekah. Tak perlu nak ada tauliah, tak payah. Tuan-tuan nak bersedekah tak perlu nak bermuka berwajah kacak handsome, tak payah. Sedekah ini cukuplah bermodal dengan semampunya. Tuan-tuan ada RM5, RM5 saja. Tuan-tuan ada RM1 saja. Cuma RM1 ni saya ingat malu lah. Isi minyak motor pun tak lepas. Lebihlah sikit tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian saya malam ini memberikan kita kesedaran untuk sama-sama kita berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mak bapak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa salah silap anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesembuhan kepada orang-orang yang diuji dengan kesakitan dan keuzuran pada waktu ini ya Allah, yang mana dengan kesembuhan itu menjadi penghapus dosa, mengangkat darjat di sisi-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah, Kau rahmatilah, Kau sayangilah hidup para penyumbang-penyumbang, hidup para penginfak, orang-orang yang tak pernah kedekut, orang yang tak pernah berkira-kira untuk berinfak hartanya walaupun sedikit ke jalan-Mu ya Allah. Kau sayangilah mereka ya Allah. Kau gantikanlah harta yang mereka sumbangkan itu dengan gantian yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Terima kasih banyak pihak masjid, terima kasih banyak semua sekali, dan mohon doakanlah moga saya diberikan kesembuhan yang segera insya-Allah ya. Terima kasih banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.